Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan video kali ini dengan surah Al-Fajr yang bermaksud, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha lagi diredainya. Maka masuklah kamu bersama orang-orang yang beriman dan masuklah kamu ke dalam syurga. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Terima kasih kerana menonton channel saya Rusdi Reza, yang mana untuk pengetahuan anda, channel saya lebih membincangkan ke arah masalah-masalah isu sosial, iaitu antaranya mental illness, PL/HIV dan juga substance abuse. Dan hari ini saya ingin menceritakan kepada anda bagaimana isu berkenaan dengan mental illness dan juga Islam approach. Seperti mana maklum yang kalian tahu, saya merupakan seorang bekas penagih dadah dan saya juga merupakan seorang survival untuk mild depression disorder ataupun dysthymia, yang mana saya mendapatkan rawatan secara klinikal di Hospital Kajang. Walaupun saya juga berkhidmat sebagai salah seorang penghuni di NGO Pintas, dan saya juga merupakan seorang YouTuber dan saya merupakan seorang entrepreneur dalam bisnes saya sebenarnya mencari kaedah rawatan lain untuk mendapatkan atau mengukuhkan kesedaran ataupun kesihatan mental saya secara keseluruhannya. Berdasarkan petikan ayat itu tadi, itulah antara ayat Al-Quran yang pertama yang menyedarkan saya bahawa hakikat manusia yang sebenar pada hari ini untuk mendapat kesejahteraan kehidupan adalah untuk memperolehi jiwa-jiwa yang tenang, kerana our ultimate goal kita adalah untuk mendapat redha Allah dan untuk masuk ke dalam syurga. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'rij ayat 19 telah merujuk kepada bahawa sungguhnya manusia itu tidak boleh lari daripada kegelisahan dan keluh kesah. Antaranya ayat 19 merujuk kepada sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat suka mengeluh. Dan ayat ke-20, apabila ditimpa kesusahan, dia berasa gelisah. Sudah menjadi fitrah pada hari ini, manusia sama ada engkau ni adalah mental illness ke ataupun tidak, manusia ini sentiasa bersifat gelisah. Jadi untuk merawat penyakit-penyakit seperti ini, kita kena hendak memastikan bahawa kita kena terima hakikat sebenar yang kita ini sentiasa gelisah. Itu yang pertama. Jadi antara persoalan yang pernah saya utarakan bersama dengan ustaz-ustaz saya untuk masalah-masalah anxiety, bipolar, depression dan sebagainya lagi, mereka-mereka yang mempunyai masalah-masalah ini selalunya menjadi kelaziman adalah mereka ini adalah antara orang-orang yang kuat berfikir dan sering berfikir keperluan-keperluan yang tidak perlu. Jadi antara perkara ataupun amal ibadah yang boleh membuatkan kita lebih tenang ialah pertamanya adalah berzikir. Kerana apa? Berzikir itu secara saintifiknya akan menjaga pernafasan dan breathing kita. Yang kedua pula, dengan berzikir itu sebenarnya anda akan melatih daya ketahanan fokus dengan menumpukan kepada satu perkara, khususnya dalam amal ibadah kita, kepercayaan kita ia akan meningkatkan lagi fahaman dan juga orang kata kepercayaan dari aspek kerohanian kita supaya ia lebih kukuh dan lebih kuat. Walaupun pernahnya selalu orang cakap kata kalau menjadi kelaziman, kalau ada siapa itu menerima anxiety attack, kita selalu di-approach dengan cara bernafas dan sebagainya lagi. Tetapi ada orang yang kurang selesa dengan cara berzikir, kerana bagi mereka, alah, ustaz pun kena juga anxiety, ustaz pun kena juga bipolar. Tetapi hakikat sebenarnya, seperti saya sendiri, zikir adalah penawar untuk mendapatkan kerohanian saya berada dalam keadaan yang mantap. Dengan berzikir seperti istighfar misalnya, istighfar bukan sekadar lafaz astaghfirullahalazim, iaitu cara sekadar astaghfirullahalazim, tapi istighfar juga adalah cara untuk kita memujuk diri supaya bertenang rusdi, bertenang. Jadi dengan cara itu kita akan lebih tenang dan tidak sentiasa gelisah, kerana gelisah itu adalah antara jadi kunci kepada kefahaman ke arah anxiety, bipolar dan disorder, bipolar dan juga depression. Jadi setelah kita memujuk diri, kita juga berada dalam keadaan stres misalnya, setelah kita berzikir itu, kita akan lebih menjaga pernafasan dan kita akan menajamkan daya tumpuan dan fokus kita untuk menjadi lebih tenang. Jadi ramai manusia hari ini, manusia biasa di luar sana sekalipun, walaupun mereka tidak menghadapi masalah-masalah mental seperti ini, mereka selalunya berada dalam keadaan gelisah kerana ketidakcukupan wang, ketidakcukupan orang kata kasih sayang, kegelisahan kerja dan masalah-masalah dunia yang lain. Jadi dengan amalan pengsyuran ini dan juga dapatan-dapatan Al-Quran yang saya berkongsikan kepada anda, kita kena menerima hakikat bahawa manusia tidak lari daripada kegelisahan. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, kita hendaklah berpaksikan kepada permulaan perkongsian ayat saya tadi, iaitu surah Al-Fajr, wahai jiwa-jiwa yang tenang, supaya kita akan menerima dengan keadaan hati yang redha dan kita
dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan kita akan masuk ke dalam syurga. Itulah pengakhiran kita yang ingin kita lakukan. Jadi perkongsian ringkas ini saya bawakan kepada anda yang sedang struggle dan mempunyai masalah dari segi masalah kesihatan mental, dan juga kepada anda di luar sana yang mungkin tidak mengalami masalah kesihatan mental tetapi mencari kesejahteraan dan mahu lari pada kegelisahan dunia. Sekian saja, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Teruskan menonton saya. Assalamualaikum.